Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua murid di Malaysia. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat ya. Bersama saya, Cikgu Farina, di Brainiac.my kita akan belajar bab 1 iaitu ubahan songsang. Sebelum ini, kita dah belajar tentang ubahan langsung. Apabila nilai Y bertambah, nilai X juga akan bertambah. Tetapi untuk ubahan songsang, dia akan jadi terbalik. Apabila nilai Y bertambah, X akan berkurang. Ataupun yang sebaliknya, apabila nilai Y berkurang, nilai X akan bertambah. Kita akan lihat contoh jadual di sebelah cikgu, yang mana awak akan nampak satu perkadaran nilai Y semakin bertambah tetapi nilai X semakin berkurang. Okey. Kalau untuk ubahan langsung, kita akan buat operasi bahagi Y bahagi X. Tetapi untuk ubahan songsang, kita akan buat operasi pendarapan iaitu Y didarabkan dengan X. So, kita akan mulakan operasi pendarapan untuk Y dan X. Dan apabila 4 darab 10.5, kita akan dapat 42. 5 darab 8.4 akan dapat 42. Yang ini pun dapat 42, 7 darab 6, 42, 8 darab 5.25 pun akan dapat 42. Berdasarkan jadual ini, kita akan dapati hasil darab antara X dan Y akan mendapat nombor yang sama iaitu 42. Seterusnya, kita keluarkan hasil pendarapan tadi iaitu Y darab X bersamaan dengan 42. Dan apabila kita jadikan Y sebagai tajuk seperti di sebelah ini, awak akan nampak Y darab X bersamaan dengan 42. Dan apabila Y dijadikan sebagai tajuk, kita akan dapat Y sama dengan 42 per X. Kemudian, 42 per X, cikgu akan pisahkan nombor dan juga pecahan. So, kita akan dapat hasil di sebelah Y bersamaan dengan 42 kurungan 1 per X. Yang mana 1 per X membawa maksud songsang sebab X berada di bawah. Untuk ubahan langsung, kita tahu Y berubah secara langsung dengan X, Y dan X berada bersebelahan. Tetapi berdasarkan contoh kita tadi, Y bersamaan dengan 42 kurungan 1 per X, X berada di bawah membawa maksud songsang. So, dalam bentuk ayat, kita akan tulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Dan dalam bentuk simbol, awak akan nampak penulisan Y berubah secara songsang dengan X. Kita akan nampak Y ikan 1 per X. Dan seperti biasa, bila nampak ikan, kita akan jadikan sama dengan K. So, kita akan dapat Y bersamaan dengan K kurungan 1 per X. Dan seterusnya, kita gabungkan operasi darab. So, kita akan dapat untuk ubahan songsang Y bersamaan dengan K per X. Untuk lakaran graf, jika kita plotkan graf Y melawan X sahaja berdasarkan jadual tadi, kita akan mendapat satu lengkung iaitu hyperbola. Okey, dan jika kita plotkan graf Y melawan 1 per X, barulah kita akan mendapat satu garis lurus yang akan melalui asalan. So, itulah graf Y melawan 1 per X untuk ubahan songsang. Seterusnya, sebelum kita melihat dengan lebih jauh untuk soalan format SPM, so mari kita belajar cara untuk menyatakan hubungan dalam bentuk simbol dan juga persamaan. Mari kita lihat. So, untuk contoh yang pertama, Y berubah secara songsang dengan X. Yang pertama, bila awak nampak perkataan berubah, terus buat ikan. Dan yang kedua, bila nampak perkataan songsang, kita terus buat 1 per X. Dan bila ditulis dalam bentuk simbol, kita akan dapat Y ikan 1 per X. Dan seperti biasa, bila kita nampak ikan, mesti tukar kepada sama dengan K dan tulis balik Y bersamaan dengan K per X. Seterusnya, kita akan tengok contoh yang kedua, B. Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X.
Bila nampak perkataan berubah, terus buat ikan. Nampak perkataan songsang, kita buat 1 per, dan kuasa 2x kita tulis siap-siap sebagai x kuasa 2. Dan kita akan mula menulis dalam bentuk simbol y ikan 1 per x kuasa 2, dan bila nampak ikan mesti ada sama dengan k, dan akhirnya akan menjadi persamaan y sama dengan k per x kuasa 2. Okey, sekarang ni cikgu ada sediakan satu contoh soalan format SPM untuk awak. So, mari kita lihat. Soalan yang pertama, diberi bahawa G sama dengan 0.15 apabila H sama dengan 8. Ungkapkan G dalam sebutan H jika A. G berubah secara songsang dengan H. Okay, seperti biasa, bila kita nampak perkataan berubah, terus buat ikan. Dan bila nampak perkataan songsang, terus buat 1 per dan tuliskan dalam simbol G ikan 1 per H. Dan bila ada ikan, terus buat sama dengan K, G sama dengan K darab 1 per H. Dan bila digabungkan, kita akan dapat G sama dengan K per H. Dan kita boleh mula masukkan nilai G 0.15 bersamaan dengan K per 8, dan kita jadikan K sorang-sorang, pindahkan 8 naik ke atas jadi operasi darab. So kita akan dapat K sama dengan 1.2. So jangan lupa tulis jawapan akhir. So, kita akan dapat G sama dengan 1.2 per H, ataupun tulis dalam bentuk pecahan 6 per 5H. Okey, kita dah selesai untuk bahagian yang pertama. So, kalau masih tidak faham, kita masih ada contoh yang kedua. Soalan B, G berubah secara songsang dengan H kuasa 2. So, mari kita selesaikan. So, seperti biasa, bila nampak perkataan berubah, terus jadikan kepada ikan. So, kita ada G ikan 1 per H kuasa 2. Dan bila nampak ikan, terus tukar kepada sama dengan K. So, kita akan dapat G sama dengan K darab 1 per H kuasa 2. Dan bila digabungkan, kita akan dapat G sama dengan K per H kuasa 2. Dan seterusnya masukkan nilai seperti biasa. So, kita akan dapat 0.15 K perkan dengan 8 kuasa 2, dan seperti biasa K sorang-sorang, 8 kuasa 2 bawa ni atas jadi operasi darab. So kita akan dapat 0.15 darabkan dengan 8 kuasa 2, dapat jawapan akhir 96. Dan jangan lupa tulis jawapan akhir G sama dengan 96 perkan dengan H kuasa 2. Selesai. Seterusnya, kita akan lihat contoh yang terakhir, iaitu soalan C. G berubah secara songsang dengan punca kuasa 3H. Seperti biasa, kita akan buat G ikan 1 per punca kuasa 3H. Dan bila ada ikan, tukar kepada sama dengan K. G sama dengan K kurungan 1 per punca kuasa 3H, dan kita gabungkan operasi darab, kita akan dapat K per punca kuasa 3H. Kita akan masukkan nilai 0.15 untuk G sama dengan K per punca kuasa 3, 8. Kita akan dapat seperti biasa K sorang-sorang, 8 kuasa 3 bawa naik ke atas jadi operasi darab. So kita akan dapat K sama dengan 0.15 darabkan dengan 2, dan jawapan akhir adalah 3. Dan jangan lupa tulis persamaan balik. So G sama dengan 3 per punca kuasa 3H. Selesai.
Itu saja untuk video kali ini. Akhir kata daripada cikgu seperti biasa, jangan lupa buat latihan. Bak kata pepatah, setumpul-tumpul belakang parang, jika diasah, insya-Allah akan tajam juga. Saya, Cikgu Farina di Brainnet.my. Moga kita berjumpa lagi untuk bab yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye.